Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah. Suara saya jelas? Kita test dulu mic kita. Kita tengok sama ada suara jelas ataupun tidak. Kalau kalau jelas, mohon untuk komen jelas. Kita tak nak nanti bila kita cakap kan, kita cakap seorang-seorang. Okey. So, jadi jika suara saya jelas, minta untuk pada penonton untuk komen jelas. Dan sambil-sambil itu bolehlah yang mana yang sedang menonton, yang dah masuk kita punya live, bolehlah like, komen, tag rakan-rakan anda serta share kita punya live kepada rakan-rakan anda. Jom kita share, kita ajak lagi ramai-ramai rakan-rakan kita. Kita ajak rakan-rakan kita untuk bersama-sama dengan kita bagi untuk mendengar perkongsian yang sangat menarik dan sangat-sangat bermakna pada hari ini. Tajuk kita hari ini pun sangat kena, orang kata sangat kena dengan situasi masyarakat kita pada hari ini. So, jom kita pastikan, jangan biarkan rakan-rakan kita tidak terlepas peluang lah untuk bersama-sama dengan kita bagi mendengar perkongsian yang menarik pada hari ini. Jom semua kita share, kita like, kita tag rakan-rakan kita di ruangan komen supaya rakan-rakan kita dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk dengar perkongsian yang menarik daripada tetamu undangan kita pada hari ini. Sebentar lagi saya akan bawa beliau masuk. Okey. Okey. Adakah suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, minta untuk maklumkan dengan saya, bagi tahu dengan saya, bagi tahu saya, komen jelas. Kalau tak jelas, cakap tak jelas ataupun tak dengar. Mulut saya je bergerak. Kalau nampak mulut je bergerak, suara tak dengar, bagi tahu. Okay. Kalau jelas, boleh komen jelas. Jelas Nas Arif jelas, alhamdulillah. Musfira. Terima kasih Musfira kerana tag rakan-rakan anda. Okey, yang lain. Zulkarnain Ramlan, Ustaz Zulkarnain Ramlan. Dengar jelas, suara hati pun dengar. Alamak. Suara hati pun dengar, bahaya ni. Okey. Nurul Hidayu jelas, alhamdulillah. Musfira jelas, alhamdulillah. Okey. Min, jangan lupa untuk share supaya kita berkongsi berbanyak manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Share banyak-banyak dekat grup-grup WhatsApp, dekat grup-grup Facebook, dekat rakan-rakan kita lah, dekat Facebook terutamanya. Boleh juga ajak family kita. Kan WhatsApp dah ada grup family kan. So bagi link, kita punya link page ni kat grup, jemput, ajak ibu bapa, bakal ibu bapa untuk bersama-sama dengan kita untuk mendengar perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Jangan lepaskan peluang. Bukan selalu kita nak buka tajuk sebegini. Okey. Alright. Okey. So, kita tengok berapa orang yang dah hadir bersama kita ni. Alhamdulillah. Okey, share lagi. Kita tunggu lagi rakan-rakan kita supaya kita tak nak rakan-rakan kita terlepas peluang keemasan ini untuk bersama-sama dengan kita. Okey, yang ada kat sini semua dah breakfast ke? Semua dah breakfast kalau boleh breakfast lah dulu. Lama breakfast dah dulu. Lagi bersemangat kita, bertenaga untuk kita dengar. Kita boleh pasang telinga dengan lebih efisien lagi. Okey, cikgu kita ada kat sini. Cikgu Aidariani Cik Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Lama kita dengar khabar. Ya, cikgu sihat Alhamdulillah. Saya macam ni lah cikgu.
Okey, Cik Nasa. Cik Nasa Abdul Latif. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Waalaikumsalam. Cik Nasa, terima kasih. Sudi bersama dengan kita pada hari ini. So, yang mana dah ada bersama kita pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. So, saya minta je sebaik semua untuk kita share banyak-banyak kita punya live kita pada hari ini. Okay? Alright. Oh, selamat pagi Cik Amar. Ustazah Adilah kita. Selamat pagi Ustazah Adilah. Bismillah okey eh? Okey. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada kita punya agenda lah pada ini. So, sebelum saya jemput kita punya tetamu, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang ke live stream talk show Hatimuni, talk show at Hatimuni dengan tajuk kita pada hari ini, perlukah gadget untuk anak-anak. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dululah. Maklumlah hari ini merupakan baru hari kedua saya di dalam talk show at Hatimuni ni, baru penampilan kedua. So, saya Ahmad Azman selaku host untuk talk show at Hatimuni. Biasanya kita bersama dengan CEO kita, Big Boss kita, Ustazah Siti Khadijah. Okey, tapi hari ini, alhamdulillah minggu ini, penonton kalian dapat bersama dengan saya lah. Rezeki jodoh kita boleh bertemu dekat sini. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, dengan tanpa memakan masa, saya malu-alukan. Saya jemput Cikgu Muhammad Ghazali bin Yahya untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, biar. Okey, Ma? Okey, dengar. Okay, apa khabar Cikgu? Salam. Mana? Dengar. Dah breakfast ke Cikgu? Okey, alhamdulillah saya pun dah breakfast lah. Dah breakfast Semangat Cikgu semangat nak bagi perkongsian dengan kita pada pagi ni. InsyaAllah, Ma. Okey, terima kasih juga. Ni. Okay. Okey, sebelum tu Cikgu, kita nak minta lah. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. So nak bagi penonton kita cinta dengan Cikgu kita ni, minta Cikgu untuk kenalkan diri lah. Silakan Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan ayah dan bonda saya, macam ucapan raya pula kan. Ayah dan bonda saya, pensyarah-pensyarah saya, guru-guru saya, okay? Para muallim-muallim, muadib, seterusnya para pendengar yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur ya kita kepada Allah SWT. Pada hari ini dah hari kita berada dalam bulan Syawal, Syawal, dan hari ini kita akan ada satu tajuk yang menarik lah, iaitu perlukah gadget pada anak kita. Okey, sebelum tu saya Cikgu Muhammad Cikgu Muhammad Ghazali daripada MRSM Tumpat. Saya sebagai kaunselor di MRSM Tumpat, pengalaman selama 10 tahun mengajar. Sebelum di Maktab Madrasah Asmara Besut, dan di tahun ke-10 lah saya bersama dengan Mara, dan seterusnya dalam bidang latihan. Dalam bidang latihan saya dah mula menceburi dalam bidang latihan ni ketika berada di universiti lagi, kalau kira-kira dalam 15 tahun lah. Fokus saya lebih kepada remaja dan juga anak-anak, remaja dan anak-anak. Mungkin boleh sama-sama kita berkongsi lah hari ini. Dan saya yakin dan percaya yang berada di luar sana, mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang mempunyai kemahiran yang lebih padu berkenaan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini. Sama-sama kita bincang, sama-sama kita lihat apakah solusi yang terbaik yang boleh kita bantu anak-anak kita lah khususnya. Okey, itu saja masya-Allah. Insya-Allah. Itu saja Cikgu. Ya. Okey. Alright Cikgu. Sebelum kita teruskan Cikgu, kita nak tengoklah sama ada penonton kita ni bersedia ke tak kan untuk dengar Cikgu berceloteh pada hari ini. So kita nak minta penonton kita kalau dah ready, saya nak minta komen ready
Kalau dah bersedia, kita minta komen bersedia. Berapa view mah? View kita setakat ni ada lah 15 cikgu. Nanti biasa dekat up makin up. InsyaAllah hari ni view kita 50, 100 insyaAllah hari ni cikgu. Okay. Okay, bersama kita untuk kita sama-sama bincang. Saya berkongsi dengan ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan, okay. Boleh sama-sama kita dengar dan juga bagi pandangan pada hari ini. Okay, sangat menarik lah. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Penonton, jika dah ready, minta untuk komen. Ready. Minta komen, ready. Eza Izzati dah ready. Hidayah Abdul Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi bagi salam? Waalaikumsalam semua. Okay. Saifullah Muhammad, ready. Hidayah Abdul Aziz, bersedia. Musfira, ready. Terima kasih. Lagi, saya nak tengok. Biar ramai-ramai ready. Kita nak tengok. Biar kita betul-betul bersedia untuk kita mendengar perkongsian yang bermanfaat untuk hari ini. So, jangan lepaskan peluang. Ajak lagi ibu bapa tu. Dan kalau tak kerja ni bolehlah kan, luangkan masa untuk bersama dengan kita untuk mendengar perkongsian ni. Perkongsian yang sangat penting bagi saya. Ini sangat penting lah berkenaan dengan isu gadget ni. Bagi saya ini merupakan isu yang menyeluruh, yang menjadi masalah semua sebenarnya. Okay, alright. Naimah Muhammad, ready. Terima kasih. Okay, terima kasih semua yang sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. So, minta untuk share apa semua. Untuk share, like, komen, tag rakan-rakan anda untuk bersama dengan kita. Alright. Okay, cikgu. Ramai dah ready. So, kita akan teruskan lah. Okay, cikgu. Alright, seperti sedia maklum tajuk kita hari ini adalah berkenaan. Kita akan bincangkan berkenaan dengan gadget. Persoalan kita untuk hari ini, perlukah gadget untuk anak-anak? So, jadi sebelum kita nak cakap perlu ke, tak perlu ke, kita kena bincang terlebih dahulu. Kita kena tengok semua start yang kita boleh ambil untuk menyatakan perlu ataupun tidak. Kan cikgu? Okey. Sedia maklum, dunia kita ni telah melalui fasa perkembangan teknologi. Terutama kita tengok daripada perkembangan teknologi telefon bimbit itu sendiri. Dulu telefon sebesar-besar, kena duduk kat rumah ada wire. Lepas tu ada telefon bimbit yang kena bawa macam briefcase tu. Berat tu 20 kilo. First telefon bimbit 20 kilo. Bawa 20 kilo. Memang sadar lah cikgu kan. Hari-hari bawa telefon bimbit kan. Hari-hari macam kat dumbbell kan 20 kilo. Okay. So, perkembangan teknologi kita pada ini sampailah apa yang kita ada pada hari ini. Daripada sebesar-besar kepada sekecil-kecil yang ada pada hari ini. Okay, semua dengar? Boleh dengar saya? Okay, boleh dengar? Kita ada masalah teknikal. Dengar? Okay, daripada sebesar-besar telefon bimbit kepada kecil-kecil, kepada dulu kita katakan sekarang dah boleh ada touchscreen. Dulu kita tengok iPhone yang first ada touchscreen, kita macam wow, rujanya touchscreen kan. Dulu ada BlackBerry touchscreen dengan tekan-tekan. Itu pun kita dah cukup teruja sebenarnya. Okay, so kita pergi pula kepada kemudahan internet. Dulu internet sangatlah mahal kan cikgu. Cikgu sempat daripada zaman bermula internet diperkenalkan, internet sangat mahal kan cikgu. Even nombor phone pun mahal kan cikgu. Nak beli top up, nak buat call. Tapi telco hari ni makin power untuk dia mampu milik kan nombor phone, kemudahan murahnya untuk kita dapatkan data internet itu sendiri. Okay, itu memudahkan lagi masyarakat kita untuk akses kepada teknologi sebegini. Okey cikgu. So kita tak tahu, sekarang kita tak tahu benda ni masalah ke tidak sebenarnya. Okey. So kita nak minta lah untuk cikgu berkongsi dengan kita pada ini
Soalan pertama yang kita nak usulkan kepada cikgu, kita nak usulkan apakah sisi yang baik kita dapat tengok, apakah kelebihan yang kita dapat tengok hasil daripada pendedahan gadget ataupun teknologi internet ni kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak kita tengok apakah baiknya kita bagi dekat anak-anak kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Amar. Okay, sebelum cikgu jawab apakah sisi positif yang kita boleh tengok apabila pendedahan kemudahan gadget ni kita berikan kepada anak-anak. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Amar dan juga penonton dan juga pendengar di luar sana, bilakah kali pertama anda mendapat gadget? Okey, Amar bila kali pertama dapat gadget? Gadget kalau phone bimbit tu darjah 1 dah dapat tu pun kongsi dengan gemar. Tapi official dapat sekolah menengah lah. Tingkatan 1 lepas tingkatan 5 lah, lepas tingkatan 5. Lepas tingkatan 5. Habis form 5 baru dapat. Okey, menarik. Okay, kalau yang di luar sana, penonton di luar sana berapa? Penonton minta komen bila kali pertama kalian dapat gadget ni. Hak sendirilah, hak sendiri tu. Yang pertama. Official sendiri punya. Bapak beli, nah ini hadiah untuk kamu. Macam tu. Bila kali minta pertama? Komen, bila kali pertama, umur berapa kita nak tengok? Cikgu nak tengok. Kita bila kali komen, pertama saudara-saudari sekali. Ada yang komen umur 18 cikgu. Umur 18. Saifullah Muhammad umur 18. Sama dengan saya umur 18. Okey. 18 Saifullah Muhammad. Okey, macam itu tadilah. Okey. Teknologi untuk bukan masa. Kalau zaman cikgu dulu, masa dekat universiti baru dapat first gadget lah. Okey. First gadget. Kalau sekarang ni dah 35 tahun, 35 tahun. Dan usia ini adalah usia di mana kebanyakan mereka yang berusia seusia dengan cikgu ni dah mempunyai anak-anak. Okey, anak-anak yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okey. Okey. Dengan dekat sini kita nampak ada satu perbezaan daripada menerima gadget yang pertama itulah. Kalau Amar mungkin kata sekolah rendah pun dah ada, sekolah menengah pun dah ada, dah dapat dah gadget tu kan, gadget yang pertama. Okey. Kita tengok kan, kalau kita tengok ni tinjauan daripada Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara di Lembah Kelang. Kita tengok di Lembah Kelang ni mendapati 78.3% ibu bapa membenarkan anak mereka memiliki gadget. Okey, 78%. Benar. Okey, ibu bapa benar anak memiliki gadget. Okey. Lepas tu tinjauan kebangsaan kesihatan mobility oleh Institut Kajian Umum Kementerian Kesihatan sebanyak 50.1% pelajar sekolah menengah berusia 13 hingga 17 tahun telah menghabiskan masa lebih kurang 3 jam menonton televisyen dan juga bermain permainan komputer lah, mana 50%. Okey. Ini 2017. Okey, kita tengok lagi tinjauan lain. Tinjauan juga dapati 85% remaja adalah pengguna internet. 85.6% remaja adalah pengguna internet dan 29% adalah kalangan mereka sudah ketagih internet. Okey. Kita saya buat situasi dulu sebelum kita bincang Okey, peralatan untuk mereka layan internet ni adalah seperti telefon, macam penggunaan telefon pintar kan. Sebanyak 94%. Ramai guna telefon pintar, 94%, komputer ada 62%, peranti tablet 31%. Kalau dekat Amerika Syarikat kan, dekat Amerika Syarikat 40% anak berumur 8 hingga 12 tahun ni mak ayah mereka dah bagi gadget sendiri. 40%, sangat tinggi tu. Okey, 40% dah ada gadget sendiri. Mana kalau kita tengok ni, ibu rasa bahawa benda ni penting. Benda ni perlu untuk diberikan kepada anak-anak lah. Okey, kalau dekat Malaysia sendiri, Malaysia berada di tangga ke-9. Tangga ke-9 paling aktif media sosial. Okey. Banyak negara dalam dunia ni, tapi negara Malaysia ni berada pada tangga ke-9. Okey. Dan juga tangga ke-5 paling ramai menggunakan e-dagang. Okey, e-dagang. Okey, mana yang nombor 9 dalam dunia gunakan media sosial. Lepas tu yang ke-5 paling ramai menggunakan e-dagang lah. Okey.
Dan pada ni, ada penyelidikan, penyelidik, ada pakar penyelidikan menyatakan kanak-kanak menyatakan bahawa ni penyidikan daripada Michael Cohen Group mendedahkan bahawa skrin sentuh atau gadget ni lah telah mengambil alih semua bentuk kegembiraan lain untuk anak-anak. 60% ibu bapa dengan anak yang berusia 12 tahun ke bawah melaporkan bahawa anak mereka sering menggunakan skrin mudah alih. Sementara 60%, 30% sangat kerap, dan juga dan sangat menarik untuk diperhatikan bahawa 36% daripada anak mempunyai peranti mereka sendiri. Samalah. Maknanya yang dekat mereka tadi 40%, ni kajian ni menyatakan bahawa 36% mempunyai peranti sendiri. Apabila kata mempunyai peranti sendiri, dengan secara automatiknya ibu bapa telah mengiktiraf, penggunaan gadget atau smart gadget ni kepada anak-anak lah. Kita tengok sebelum kita pergi jauh, kita tengok dari segi perkembangan anak-anak tu sendirilah. Sebelum kita menjawab sama ada di side positif ataupun negatif, kita tengok perkembangan anak-anak tu sendiri. Perkembangan atau pembangunan anak-anak ni merujuk kepada perubahan fizikal dia. Daripada baby, mungkin daripada bayi, kepada awal kanak-kanak, ke pertengahan kanak-kanak, lepas tu jadi remaja dan juga dewasa lah. Perkembangan tu dia sebenarnya dah ada dari segi azali dia, dari segi lumrah dia. Dah ada dari segi lumrah dia. Mana daripada baby boleh pegang motor, boleh merangkak, boleh menyarap dan sebagainya, boleh berjalan, itu adalah dari segi perkembangan secara fitrah dia, fitrah kepada anak-anak. Bukan saja dari segi fizikal, malah dari segi bahasa, dari segi pemikiran, dari segi emosi berlaku kepada perkembangan kanak-kanak ni lah. Semasa proses ini, seorang kanak-kanak berkembang dan bergantung kepada ibu bapa. Anak-anak berkembang. Contohnya anak-anak awal kanak-kanak tu antara 2 hingga 6 tahun, dia bergantung penuh kepada ibu bapa. Dan mereka ini sangat terpengaruh dengan ibu bapa. Sangat terpengaruh dengan ibu bapa. Apabila anak ni dah masuk kepada awal persekolahan, tak heran anak-anak ni akan terpengaruh dengan siapa, Mak? Dah masuk awal persekolahan, dia terpengaruh dengan siapa? Dengan rakan-rakan. Dengan rakan-rakan, dengan cikgu-cikgu. Apa yang cikgu kata, apa guru taska dia mereka kata, akan lebih mempengaruhi daripada apa yang mak ayah dia kata. Mungkin adalah side-side. Sebab apa? Sebab anak-anak ini belajar melalui pengalaman mereka yang dekat atau persekitaran yang mereka yang dekat. Jadi perkembangan anak-anak ini dipengaruhi selain daripada genetik ataupun daripada ibu bapa sendiri, peristiwa persekitaran yang mereka lalui itu juga mempengaruhi. Cikgu nak masuk kepada gadget, bahawa gadget ini sangat mempengaruhi kepada perkembangan anak-anak. Asasnya adalah perkembangan ini adalah dibantu dan disokong oleh ibu bapa dan mereka yang ada di sekitar mereka. Tetapi apabila gadget telah mengambil alih, sedikit sebanyak mungkin memberi satu kesan yang positif dan mungkin juga memberi kesan yang positif. Kita nak dengarlah pandangan daripada, sebelum saya jawab, saya nak dengar pandangan daripada penonton sana. Positif ke negatif? Kalau kita positif, kenapa? Kalau negatif, kenapa? Mungkin ada komen-komen daripada rakan-rakan sana. Minta komen. Rasa positif ke rasa negatif? Kalau positif, kenapa? Kenapa positif je kita bagi umur kanak-kanak ni? Kalau negatif, kenapa? Minta pandangan, minta komen rakan-rakan. Kita sambil-sambil kita dengar komen-komen daripada rakan-rakan, positif atau tak positif. Kita tengok perkembangan anak-anak ni ada keutamaan dia. Perkembangan anak ni ada keutamaan dia. Apakah perkembangan mereka ni? Barulah kita boleh menjawab sama ada dia positif ataupun negatif lah. Pertama dari segi perkembangan kognitif dia. Dia cara dia berfikir, cara dia menyelesaikan masalah, itu perkembangan kognitif dia. Cara dia belajar, cara berfikir, menyelesaikan masalah, belajar. Contoh anak-anak ni dah boleh membaca Quran mungkin, boleh membaca mungkin, boleh menyelesaikan matematik mudah untuk awal kanak-kanak lah. Awal kanak-kanak antara 2 hingga 5 tahun. Dan juga kita tengok ni adalah perkembangan atau pembangunan kognitif anak-anak tu sendiri. Lepas tu dari segi yang kedua, Aman,
Yang pertama daripada Ya. kognitif, iaitu pembangunan atau perkembangan sosial dan juga emosi. Okay, perkembangan sosial dan emosi ni kita tengok bagaimana dia bersosial dengan ibu bapa dia, orang yang hampir dengan dia. Okay, emosi, bagaimanakah emosi-emosi dia meluahkan. Okay, bagaimana dia boleh meluahkan emosi kepada anak-anak. Okay, anak-anak kepada ibu bapa dan orang di sekitarnya lah. Okay, yang ketiga, okay, perkembangan juga kita tengok bahawa dari segi ucapan dan juga bahasa, komunikasi lah. Okay, Komunikasi. bagaimana anak-anak boleh berkomunikasi. Okay, boleh berkomunikasi ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang jelasnya adalah daripada mana bahasa tu? Datangnya daripada ibu bapa dan orang yang hampir dengan mereka. Kalau saya berasal dari Kelantan, mungkin dialek saya lebih kepada Kelantan lah. Kalau saya berasal daripada Terengganu, dialek saya mesti orang Terengganu lah. Orang Terengganu. Sebab bahasa tu datangnya daripada ibu bapa. Okay? Bagaimana pula masuk sokongan daripada penggunaan gadget ni? Okay? Adakah membantu atau tidak membantu? Kita jawab. Okay? Okay, pembangunan dari segi ucapan dan bahasa yang ketiga kan. Okay, pembangunan yang keempat adalah pembangunan dari segi motor halus. Motor halus ini saya motor halus jari-jari dia. Pergerakan tangan-tangan, jari-jari, benda-benda yang siku dan sebagainya lah tidak tidak terlalu besar lah. Okay, contoh menggunakan otot kecil khususnya tangan. Tangan, jari mereka, contoh mengambil objek, megang sudu, itu adalah proses perkembangan anak-anak. Okay, contohnya menyelak buku okay, menyelak buku, seterusnya kan carry on menggunakan kali, itu psikomotor kecil, perkembangan anak-anak kan. Seterusnya dari segi psikomotor besar. Psikomotor besar mungkin kita boleh tengok anak-anak ni dah memanjat, dah boleh memanjat, dah boleh berlari, dah boleh bergurau dan sebagainya. Itu psikomotor besar, itu perkembangan anak-anak. Dan kalau kita tengok awal kanak-kanak mungkin dah ada, tetapi di pertengahan kanak-kanak juga penggunaan psikomotor ni sangat diperlukan untuk anak-anak lah. Okey. Ada jawapan mah? Perlu atau tidak perlu penggunaan gadget? Setakat ni belum ada. Belum ada. Kita tengok kan, ada 5 perkara tadi. Dari segi kognitif, yang pertama dari segi kognitif, dan yang kedua dari segi pembangunan sosial, dari segi emosi, ucapan, bahasa, penggunaan kemahiran motor halus dan kemahiran motor kasar. Okey. Tengok perkembangan ni apabila proses perkembangan ini disokong atau dibantu oleh orang persekitarannya, insya-Allah anak-anak ini akan berkembang dan juga proses ni akan bertambah baik. Okey. Sekarang ni masuk dengan elemen gadget. Okey, adakah gadget ini membantu proses perkembangan anak-anak inilah? Mungkin hari ini cikgu suka untuk berkongsi atau mendengar pandangan daripada rakan-rakan di luar sana, proses perkembangan kanak-kanak daripada awal kanak-kanak hingga awal pertengahan kanak-kanak lah, mungkin berusia 2 hingga 12 tahun. Okey. Kalau yang sekolah menengah tu mungkin dah secara meluas penggunaannya kan. Okey. Macam Amal bagi tahu tu mah kalau tingkatan 1 tahun 2012 Amal 2000 berapa? 2008. 2008 tingkatan 1. Okey. 2008. Tingkatan 1 mana penggunaan ni secara dah meluas di remaja lah. Okey, sekarang ni kita mungkin fokus kepada anak-anak. Okey. Kalau kita tengok dari segi positifnya, side positifnya perkembangan penggunaan gadget ni, okey, ada pengkaji mengatakan bahawa kemahiran kognitif dapat ditingkatkan atau dikembangkan lah. Okey, dapat dikembangkan contohnya melalui proses maklumat, penaklukan, mengingat, menghubungkan objek lain. Kemahiran ini secara langsung berkaitan dengan ingatan. Okey, apabila anak didedahkan dengan gadget, okey, proses kognitif atau perkembangan kognitif ni akan jadi lebih cepat, lebih pantas. Dan anak-anak ni dah boleh. Kadang-kadang apa yang kita tidak ajar, okey, apa yang kita tidak ajar. Macam saya ada anak 4 dan 3 tahun, apa yang kita tidak ajar, mereka boleh belajar. Okey, kognitif mereka boleh belajar melalui apa yang mereka lihat dan apa yang mereka terokai melalui penggunaan internet dan penggunaan gadget dan sebagainya lah. Okey, mereka ni dah boleh dengan cepat lah, dengan cepat. Okey, contohnya macam lagi permainan-permainan, game-game dan sebagainya itu mungkin okey ada
pengkaji. Saya kata pengkaji. Saya nak total positif sebab kita ada dua side positif dan negatif. Jadi saya bawa dua-dua. Ada pengaji mengatakan bahawa benda ni boleh membantu merangsang perkembangan anak-anak dari segi kognitif dengan lebih cepat lah. Okay? Lebih cepat. Okay? Mungkin kanak-kanak akan cepat faham. Okay? Melalui image bergerak. Sebab dari pembelajaran, dia ada tiga kan. Macam daripada visual, okay, audio dan juga kinestetik. Okay? Psikomotor kita lah. Pergerakan apa yang kita apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan. Itu proses pembelajaran lah. Okay. Dan alat moden. Okay, alat moden, apps dan sebagainya akan membantu untuk menarik lebih minat anak-anak ni kepada pembelajaran dan juga akan memperkembangkan kognitif anak-anak tu lah. Okay, dari segi tu kognitif. Okay, ada tak di luar sana ada pengalaman menarik? Okay, pengalaman menarik tentang anak mereka belajar lah. Mungkin dah 2 tahun tu apabila dia bagi penggunaan gadget ni, mereka dah boleh ada satu-satu event-event yang menarik lah yang kita boleh lihat dari segi perkembangan anak-anak. Itu yang pertama lah. Okay. Okay. Yang kedua. Bagi saya, cikgu, saya ada satu cikgu. Perkembangan anak-anak ni daripada hasil daripada gadget ni. Saya ada macam sepupu lah, kecil, umur 3 ke 4 tahun. Okay. Sedangkan parent cakap Kelantan lah, Kelantan kan. Okay. Tiba-tiba dia, contohlah dia jatuh basikal kan. Dia cakap bahasa Inggeris cikgu, dia panggil mak dia, "Mom, help me." Macam, kita macam wow lah kan, sebab dia boleh belajar bahasa Inggeris daripada yang dia tengok hari-hari melalui gadget tu. Itu cikgu, pengalaman saya lah, antara pengalaman saya. Okay, menarik tu Mak, betul. Cikgu ada satu pengalaman juga, yang mana anak boleh berbahasa Inggeris. Okay, boleh, bukan makna ada boleh menggunakan term-term Inggeris ya. Okay, help me kan, help me, please mama, please mama, please. Okay, please. Dia perkataan please kan, please. Saya tak tahu mana dia ambil kan. Sebab itu perkembangan dari segi yang kedua Mah. Yang kedua, yang positif, side positif yang kita tengok adalah perkembangan daripada bahasa dia mereka. Okay, mungkin orang tengok bahawa kemahiran bahasa, positif side positifnya, kemahiran bahasa anak-anak ni mungkin boleh dipertingkatkan. Okay. Kalau saya bahasa Kelantan, hari-hari menggunakan bahasa Kelantan, tetapi anak dah boleh berbahasa Inggeris. Walaupun kat rumah memang kita ada juga menggunakan term-term bahasa Inggeris yang simple, tetapi ada term-term yang sebenarnya kita tak ajar. Mereka belajar tak pernah sebut pun kan? Tak pernah sebut pun. Tak pernah sebut pun. Tiba-tiba mereka dah boleh bercakap ataupun menggunakan bahasa itu yang dengan baiklah. Macam saya bagi tahu lah, pertama dari segi kognitif, yang kedua dari bahasa, macam Amal bagi tahu kan. Yang ketiga dari segi perkembangan sosial ni mereka. Okay? Perkembangan sosial, walaupun perkembangan sosial mereka, benda ini mungkin menyeronokkan kepada anak-anak. Menyeronokkan. Apabila kanak-kanak menggunakan, dia akan rasa sonok, dia akan rasa macam dia ada kawan. Okay? Kawan di luar sana. Mungkin dia boleh berhubung, rasa mula, mungkin dia malu-malu, tetapi apabila ada gadget ni, dia boleh berkenalan dengan orang di luar sana tanpa melihat dan sebagainya. Itu saya tengok side yang positif. Okay? Side yang positif. Okay? Untuk side negatif kita akan bincangkan. Okay? Dari segi perkembangan sosial dan juga emosi lah. Okay? Dari segi emosi, mungkin ada side-side positif yang kita boleh tengok lah. Okay. Yang keempat, dari segi side psikomotor. Psikomotor ni, perkembangan jari-jari ni, okay, ada juga pengaji menyatakan bahawa apabila anak-anak ni diberikan gadget, mereka telah ada kemahiran membuka kekunci sentuh maknanya dia boleh buka password, dah boleh cari ni kan, boleh password buat pattern tu dah password tu anak saya password set up password, saya tak bagi tahu password, tapi dia tengok, dia tengok, ayah tekan ni, dia tekan, dia tengok dah boleh. Itu maksud kemahiran mungkin psikomotor, jari-jari, pergerakan-pergerakan kecil ni mungkin aktif lah, dan juga koordinasi antara pergerakan tangan dan juga mata dan sebagainya lah. Pergelangan tangan. Mungkin ada juga pengaji mengatakan ini sebagai satu senaman untuk anak-anak. Satu senaman, untuk mereka lah. Seterusnya
kalau kita tengok yang kelima tadi saya kata perkembangan juga dari segi perkembangan motor besar. Motor besar ni awal kanak-kanak kita tak nampak sangat. Okey, motor besar. Motor besar makna dia berlari, melompat. Apabila guna gadget, sudah pasti kita tengok apa? Penggunaan motor besar tidak tak aktif lah. Tidak jalan. Okey, anak. Dia tak praktik. Tak aktif lah. Dia ada 5 elemen perkembangan. Jadi kita nak tengok bahawa anak-anak kita ni ada isu dekat mana? Adakah kognitif? Ada emosi dari segi sosial, dari segi komunikasi, dari segi motor kecil, dari segi motor besar. Tengok dekat mana dia ada, kalau memberi kesan yang positif, kesan positif dekat mana, kesan negatif yang dekat mana. Itulah ada 5 elemen lah tentang kebaikan yang kita boleh tengok. Side, ini pengkajian saya tengok ada ramai pengkaji, okay, yang menyatakan ada side positif, ada side yang negatif. Side negatif kenapa? Kita tunggu. Okay? Ada komen-komen daripada pendengar di luar sana Mak, berkenaan dengan gadget? Ada. Rosli Mohammed memaklumkan umur cucu beliau baru 2 tahun tapi dah pandai main gadget ni. Ada yang maklumkan. Okay, 2 tahun kan? Okay, ibu bapa dah bagi penggunaan gadget ni seawal sebelum 2 tahun mungkin. Tapi kita tengok ada daripada mereka pengaji menyatakan bahawa mereka tidak menyokong penggunaan gadget diberikan kepada anak-anak sebelum 2 tahun. Okay, tak menyokong lah. Okay, American Pediatric dia tak menyokong bahawa anak-anak ni bagi gadget sebab ni kata proses pembelajaran untuk anak-anak masih belum sempurna, dia kata semasa dalam proses inilah. Okay. Itu untuk kita punya soalan yang pertama. So maknanya apa yang positif kita boleh tengok ya daripada segi senang untuk faham dalam pembelajaran lah terutamanya. Sebab kanak-kanak ni dia suka tengok kartun, dia suka tengok lagu-lagu, pergerakan. Itu buatkan dia lagi faham lah kan daripada direct dengan guru sendiri. Okey. Betul. Itu yang utama. Okey. So cikgu, kita nak tengoklah penonton kita ni ada lagi tak dengan kita ni. Okey. So sebelum kita teruskan, kita nak maklum yang kita akan ada sesi soal jawab. So bolehlah bersedia dengan soalan. Jika ada soalan nanti di hujung nanti kita akan upkan soalan kalian. Tapi semasa dalam sesi kita boleh terus komen, nanti saya akan bacakan. Saya akan bacakan soalan-soalan. Kalau ada soalan boleh terus letakkan di ruang komen. Dan nanti admin akan pin lah nanti. Okey. So saya nak tengok penonton kita ni masih ada lagi tak? Nak lagi ke tak? Kalau nak lagi sila komen nak. Saya nak lagi. Sila komen nak. Komen nak je, kita nak tengok. Ada lagi tak dengan kita ni cikgu? Minta komen komen nak. Kalau nak kita teruskan dengan poin kita yang kedua ni, minta untuk nak. Okey. Saya sambil tu kita tunggu untuk komen nak. Kita tengok ada soalan cikgu. Cikgu nak jawab sekarang ke cikgu nak jawab ujung ni? Okey, boleh, tak apa, kita boleh jawab mana-mana yang. Okey. Mana masih bersama kita? Yang mana masih bersama kita, minta komen. Dia nak tengok, nak komen nak. Okey. Ada soalan cikgu, dia tanya waktu umur berapa yang sesuai untuk bagi gadget dekat anak-anak ni? Okey. Dia tanya umur berapa yang sesuai untuk bagi gadget. Apa kita simpan dulu ke cikgu dia jawab sekarang? Saya jawab sekarang Waktu sesuai kalau American pengkaji American Pediatric mengatakan bahawa waktu sesuai adalah selepas 2 tahun. Itu pun dipantau. Maksimumnya adalah 30 minit. 15-30 minit. Itu maksimum untuk anak 2 tahun. Okey, 2 tahun. Sehingga 6 tahun. Okey, awal kanak-kanak sebenarnya kan. Selepas pertengahan kanak-kanak, anak-anak ini boleh diberikan penggunaan gadget dengan diselang-seli. Diselang-selilah makna
ada penggunaan gadget dan juga ada aktiviti-aktiviti lain. Bukan hanya gadget sahaja. Sebab kita tengok bahawa masa ni adalah perkembangan motor apa dia? Motor kasar, semua perkembangan kanak-kanak tu dah semakin pesat. Jadi kalau kita bagi gadget sahaja, pada usia ini tidak memberi satu sokongan kepada anak-anak dalam proses perkembangan yang baiklah kepada anak-anak. Itu pandangan daripada pakar lah saya menyampaikan. Okay, Mat? Okey. So, Nas Arif yang soalan tadi menjawab, harap menjawab. Okey, ramai ni komen nak cikgu. Muhammad Akmal nak cikgu. Dia nak cikgu teruskan. Saifullah Muhammad nak. Fariza Cik Jaafar pun nak kita teruskan. Hidayah Abdul Aziz, Nas Arif. Ada komen Naimah Muhammad, kadang-kadang budak-budak ni lebih mahir daripada kita menggunakan gadget. Betul lah kan? Kita orang dah dewasa ni kadang tak beria sangat. Kadang untuk WhatsApp, Telegram, tentulah kan. Dan kita kena tahu proses perkembangan mereka, proses perkembangan atau proses explore mereka. Okey, pesatnya explore mereka adalah masa 2 hingga 5 tahun tu. 2 hingga 5 tahun tu sangat pesat. Okey, untuk mereka explore. Sekiranya kita berikan exploration itu kepada satu yang baik, maka perkembangan anak-anak juga akan baik. Okey, sokongan dekat sini, penggunaan gadget adalah untuk sokongan ibu bapa. Bukan totally untuk kita serahkan gadget itu kepada anak-anak lah. Okey, ada sokongan peranti gadget ini dan juga sokongan ibu bapa di samping. Pandangan saya akan lagi membesarkan perkembangan anak-anak. Kita dah boleh tengok ada anak-anak yang dekat Indonesia dan ada juga dekat Malaysia anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun dah hafal Quran. Habis hafal Quran. Okey, sebab apa? Ada penggunaan gadget-gadget yang betul. Penggunaan gadget yang betul. Mungkin saya boleh tengok dari segi sudut positif lah, kita tengok dari sudut positif. Tu kesan positif. Mungkin tampaknya kebaikan ni kebaikan kepada anak dan juga kebaikan kepada ibu bapa lah, menyokong perkembangan itulah. Okey, itu positif. Tak nafi bahawa penggunaan gadget yang terkawal, penggunaan gadget yang terkawal akan besarkan lagi dan juga mengaktifkan lagi perkembangan anak-anak. Okey, kalau kita tengok juga kepada kesan yang negatif, sama juga. Okey, saya kepada 5 perkara tersebutlah, kognitif. Lepas tu kita tengok dari segi emosi sosial mereka, dari segi bahasa mereka, dari segi motor besar mereka bagaimana kan. Adakah penggunaan gadget yang berlebihan lah, saya kata penggunaan gadget yang berlebihan ni akan memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Okey, kita tengok dari segi psikomotor ni, pandangan pengkajian menyatakan untuk psikomotor, untuk kognitif kognitif dari segi pembelajaran mereka, pembelajaran mereka. Ada yang mengatakan ni daripada Chris Rowan, menyatakan bahawa pembelajaran menerusi gadget tidak akan bertahan lama. Okey, tidak akan bertahan lama dalam anak-anak. Oleh itu pendekatan pendidikan melalui gadget anak-anak perlu dibatasi. Maknanya dibatasi bukan menghalang. Perlu apa? Perlu dikawal lah. Perlu dikawal daripada ini pengaji menyatakan bahawa gadget ni tidak memberi satu kesan yang lama bertahan dalam minda anak-anak lah. Okey. Seterusnya kita tengok juga dari segi pembelajaran Okey. Dan juga kalau kita tengok jadi tumpuan anak-anak ni akan jadi pendek. Okey. Apabila terlalu lama menggunakan gadget membuatkan seseorang itu akan jadi sukar fokus. Okey, sebab lama kan, terlalu lama sukar fokus dalam satu jangka masa yang pendek. Jadi dia tak boleh fokus, untuk bagi perhatian. Oleh itu disarankan berlatih tanpa terus menerus menggunakan gadget lah. Okey, akan jadi fokus mereka akan jadi terhad dah. Okey, mungkin sebab apa? Contoh apabila mereka selalu dengan audio, dengan visual, dengar dan apabila pembelajaran tanpa audio, contoh dekat sekolah, tak ada audio dan juga cikgu mengajar je, mereka tidak tidak akan dapat bagi perhatian yang sepenuhnya sebab mereka dia akan kacau di bahagian lain lah pula. Ya, betul. Okey.
Okay, sebab ni mereka dah biasa dengan audio ni tak ada audio ni, tak ada visual ni. Tak seronok lah belajar sebab dia akan jadi terhad lah daripada tumpuan mereka kepada pembelajaran tu kan. Uh, sebab ada lagi sekolah-sekolah yang di luar bandar yang masih menggunakan secara tradisional. Secara tradisional ni uh, mana sepenuhnya bantuan daripada guru lah untuk menyampaikan. Face to face kan. Betul. Walaupun ibu bapa mereka ada yang dah educated dan sebagainya lah. Okay. Okay, seterusnya dari segi emosi dari segi emosi dan juga dari segi sosial. Okay. Mungkin anak-anak ni akan rasa cemas yang berlebihan. Okay. Apabila anak sudah cukup besar, waspada kegiatan mereka di media sosial. Okay. Salah satu adalah kemungkinan mereka cenderung bandingkan dengan orang lain. Okay. Kakak ni ada barang ni. Okay. Ayah boleh tak beli apa yang ada dekat dalam ni? Okay. Dia rasa cemas, dia tak dapat. Okay. Dia rasa itu sosial dia, emosi dia. Dia tengok apa yang ada dekat ni baju cantik, baju lawa kakak nak lah. Ayah boleh tak beli? Okay, ayah beli. Jadi emosi dia dah terganggu dekat situ. Okay, sebab dia rasa kawan-kawan lain dah kanak-kanak kan. Dia dah proses. Okay, proses tu. Okay, sosial. Ni ada gangguan lah. Okay. Sebab tu kita kena tengoklah peranan ibu bapa dekat sini. Okay. Seterusnya. Okay. Jadi seperti bagaimana apa yang dilihat, tak boleh berlebihan. Maknanya kita tak boleh bagi penggunaan ni secara berlebihan lah. Dari segi sosial kita tahulah apabila berada terlebih penggunaan ini, mereka tidak boleh bersosial dengan baik dengan masyarakat luar lah. Okay, mereka sehala dengan gadget sahaja. Okay, mungkin pakcik datang rumah dan sebagainya, mereka tak boleh fokus. Mereka tidak boleh mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi. Kalau kita macam cikgu sama kawasan kampung, kita dah biasa dengan pakcik ni, kita dah biasa makcik ni, kan? Kita dah biasa dengan nenek ni, itu adalah satu komunikasi yang secara tidak langsung. Tapi perkembangan sekarang ni, sama ada dekat bandar atau dekat kampung, gadget ini telah mengambil, okay? Saya kata sebahagian daripada proses perkembangan secara semula jadi. Okay? Secara semula jadi proses. Dah ada sedikit sebanyak mengganggu proses semula jadi. Sekiranya tidak dipantau atau tidak diberi perhatian lah. Okey, gangguan mungkin dari segi sosial kan. Mungkin juga ada dari segi pengaji mengatakan ada juga dari segi kesihatan mental. Okey, kognitif dia, dari segi kesihatan mental apabila terlalu kerap didedahkan dengan penggunaan gadget ini, ada pengaji menyimpulkan bahawa teknologi yang berlebihan berpotensi menyebabkan depresi, anak tertekan. Lebih sangat kan. Sebab apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar telah mempengaruhi mereka. Okay? Kurang konsentrasi. Macam saya bagi tahu, kurang tumpuan, tak boleh bagi tumpuan, depresi, tekanan, rasa cemas. Lepas tu ada pelbagai lagi lah masalah yang saya kira ibu bapa lebih jelas lah. Okay? Anak saya baru lagi. Saya masih dalam proses melihat perkembangan mereka. Okay? Ibu bapa di luar sana lebih faham tentang bagaimanakah perkembangan anak-anak ini, apakah yang memberi masalah kepada mereka lah. Okay, itu dari segi sosial. Mereka tidak boleh bergaul dengan baik sebab terlalu kerap dengan gadget lah. Tak nak keluar, nak duduk dalam bilik je. Okay, tak nak bercakap. Dengan jiran sebelah pun tak kenal. Anak jiran sebelah pun tak pernah bermain bersama. Sebab apa? Kebergantungan mereka kepada gadget tu adalah sangat-sangat tinggi. Okay, seterusnya dari segi bahasa. Pertama kognitif kita dah sebut dari segi perkembangan perkembangan emosi sosial dari segi bahasa. Okay, mendapati walaupun ada bahasa-bahasa yang anak dapat, kekangan adalah bahasa dari segi ibu bapa tu sendirilah. Sebab bahasa ni two way kan, dua hala, barulah dia akan jadi satu komunikasi yang baik. Dua hala. Dengan ibu bapa, apabila ada pengaji menyatakan terdapat kegagalan berkomunikasi dengan baik anak yang cenderung kepada penggunaan gadget. Ada pengaji menyatakan. Kanak-kanak, kita tahu bahawa saya bagi tahu anak-anak banyak belajar sebelum usia 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun tu makna usia awal kanak-kanak. Banyak belajar daripada, walaupun perspektif belajar lebih cepat jika mereka menggunakan gadget, masa mereka untuk berkomunikasi ibu bapa belajar bahasa mereka adalah terhad. Maknanya
komunikasi mereka untuk dengan ibu bapa jadi terhad lah. Ibu terlalu bergantung kepada gadget, anak tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan ibu bapa sebab bergantung kepada gadget. Sama tah lagi dengan mereka di luar sana, kemahiran sosial. Kemahiran sosial juga akan memberi masalah kepada anak-anak. Okay, sekiranya diberi berlebihan. Okay. Skopnya mungkin boleh berbahasa Inggeris dengan baik, tetapi dia tak ada apa, tak ada kesinambungan dalam bahasa-bahasa itulah. Sebab bahasa ni perlu ada satu maklum balas kepada apa yang orang lain ucapkan dan juga apa yang kita sambutlah untuk kita memahami. Okey, seterusnya motor kecil. Okey, motor kecil mungkin tak apa terlalu lama, mungkin jadi kejang. Kejang, tengkok, ada masalah tengkok, segi mata, kan? Itu motor-motor kecil yang menyebabkan ada kesan yang boleh mengganggu kepada anak-anak sekiranya penggunaan telefon yang berlebihan ataupun inilah penggunaan gadget yang berlebihan. Motor besar sudah pastilah apabila terlalu kerap, penggunaan motor-motor besar ni tidak aktif, yang seperti mana anak-anak ini secara fitrah hanya perlu digerak-gerakkan, dia perlu berlari, perlu memanjat. Sebab itu zaman-zaman dulu perlu untuk dia buat aktiviti-aktiviti lasak juga kan. Betul. Apa yang specialnya masa zaman-zaman cikgu dulu, kita waktu cuti kita akan bawa anak-anak membawa ke taman-taman. Okey, saya ingat dekat Kuala Terengganu dia ada satu spider web yang besar, saya ingat itu. Kalau orang Terengganu masih ingat spider web yang besar dekat kolam, kawasan Batu Buruk. Saya ingat ayah saya selalu bawa saya dekat situ. Itulah perkembangan psikomotor masa saya pertengahan kanak-kanak, memanjat, berlari, kita telah aktifkan psikomotor yang baiklah di samping kita bermain dengan rakan-rakan. Apa saja aktiviti yang menggunakan psikomotor? Baling slipper, main konda-kondi, main getah dan sebagainya. Itu adalah perkembangan apa? Perkembangan psikomotor yang besar. Diaktifkan. Sekiranya tidak diaktifkan, asyik guna gadget, maka psikomotor besar ini tidak dapat dikembangkan. Itu psikomotor besar lah. Itu kesan-kesan yang negatif lah kita tengok. Banyak lagi kesan dari segi kesihatan. Mungkin anak-anak akan jadi agresif, letih kan. Letih terlalu agresif. Sebab apa? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, telah mempengaruhi emosi mereka. Nak sesuatu tidak dapat dia luahkan dengan apa? Dengan emosi-emosi yang tidak sepatutnya, baling barang. Sebab itu yang mereka lihat. Baling barang, memberontak. Itu dari segi perilaku agresif yang kita boleh tengok lah. Ada tak, Mama nak dengar satu, saya 5 atau 6 hari lepas tadi, saya tak pasti dekat mana, dekat luar negara, 3 kanak-kanak terpengaruh dengan Spiderman. Mereka telah merelakan diri mereka untuk disengat oleh spider. 3 orang tu, disengat oleh spider. Sebab apa? Pengaruh apa? Pengaruh yang tidak dikawal lah. Disengat oleh spider. Sebab apa? Dia rasa kalau sengat spider ni dia akan jadi Spiderman. Tu baru 5 hari yang lepas, 6 hari yang lepas. Mana tanpa dikawal, tanpa dikawal dan juga tanpa diberi penjelasan yang baik kepada anak-anak oleh ibu bapa, akan memberi kesan yang negatif lah kepada anak-anak lah. Lebih banyak lagi lah. Kalau kita tengok ke segi, mungkin ada juga pakar mengatakan bahawa ada kesan radiasi kepada anak-anak. Dan juga yang merisaukan kita, yang ni saya rasa common apa mah? Adalah ketagihan. Itulah kesan negatif dia. Ketagihan ni macam modul. Kalau saya mengandalkan program macam-macam modul, ibu bapa minta untuk kita bantu anak-anak mereka supaya mereka ni tidak terlalu bergantung kepada penggunaan gadget ni. Jadi bagaimanakah langkah-langkah untuk kita kawal perkara ni? Ada tak pandangan daripada luar sana, cara yang kita boleh gunakan atau cara yang boleh kita buat untuk kita kawal dari segi penggunaan gadget ni? Kita nak dengar daripada luar sana, ada tak? Penonton, kalau ada contohlah cara tersendiri, mungkin langkah yang digunakan di rumah, macam mana kalian mengawal
penggunaan gadget ni kepada anak-anak, sama ada tak bagi langsung ke ataupun ada secara berkala masa tu. Kalau ada, minta komen, letakkan di ruang komen kita supaya kita dapat kongsikan dengan rakan-rakan penonton yang lain. Jika ada boleh letak. Okey cikgu, tadi kan cikgu dah terangkan side daripada positif, side daripada negatif. Maknanya bila dah kadang gadget teknologi ni dicipta untuk memudahkan kerja manusia, betul tak cikgu? Kemudahan untuk berkomunikasi, kemudahan untuk bekerja kan, daripada jauh-jauh. Dan lagi macam kita ni lah, contoh dalam tempoh PKP ni, gadget ni je lah medium kita untuk kita berkomunikasi dan kita bekerja. Dan namun begitu, kebaikan teknologi ni juga jika disalahgunakan ataupun salah pemantauan dia, boleh jadi negatif. So jadi kita nak minta pandangan cikgu, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil lah, terutamanya sebagai ibu bapa untuk mengawal penggunaan gadget ni pada anak-anak. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Wah. Okey. Mungkin ini sesi yang terakhir kita. Itu bagaimanakah kita nak bantu anak-anak kita dalam kita untuk mengawal anak-anak ni daripada terlalu lama menggunakan gadget ni lah. Okay, sama-sama itu kalau Ma ada komen-komen dan sebagainya ataupun pandangan daripada rakan-rakan di luar sana, minta terus, tak apa Ahmad terus interrupt, bacalah. Mungkin kita akan kesuntukan masa kan. Okay, tak lain tak bukan, mana daripada apa yang saya dapat daripada cikgu-cikgu saya, daripada pensyarah-pensyarah saya, daripada guru-guru saya yang arif, saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan adalah dengan kita tetapkan masa penggunaan penggunaan gadget kepada anak-anak lah. Okay? Sebab kita tahu side positif ada. Boleh. Positif ada. Sekejap dulu, kita nak ingatkan. Mana ada soalan ataupun pendapat yang kena kongsikan, boleh letak terus. Kita akan bacakan. Kalau ada soalan, kita minta cikgu jawab terus. Okay, silakan cikgu. Okay. Itulah makna kita tengok bahawa ada side yang positif. Jadi kalau kita nak tinggalkan terus, okay, anak-anak ni tidak berkembang dengan perkembangan semasa lah. Tidak ada satu perkembangan semasa. Mana tidak melalui satu proses perkembangan yang terkini lah. Jadi yang pertama tadi, saya yakin dan percaya inilah yang sering dilakukan oleh ibu bapa dan inilah cabarannya. Iaitu tetapkan masa. Okay. Kata masa untuk anak-anak kurang 2 tahun masih kita elakkan. Kita tegah untuk tidak berikan gadget kepada anak-anak lah. Masa 2 hingga 6 tahun atau awal kanak-kanak ni, 2 hingga 6 tahun ni mungkin kita hadkan masa. Okay, hadkan masa. Ada pengkaji mengatakan bahawa 30 minit sahaja satu hari. Okay. Ada yang mengatakan bahawa 15 minit je satu sesi. Mungkin sesi pagi 15 minit, sesi petang 15 minit, semalam 15 minit. Dan satu-satu masa lah. Okay. Untuk anak 2 tahun hingga 6 tahun. Okay. Itu pun perlu apa? Perlu dipantau oleh ibu bapa lah. Agar mereka kan telefon ni dengan masa. Dan langkah dia, kita kena sentiasa ingatkan. Okay. Dalam keluarga ni ada kontra, ada mak dengan ayah. Anak saya tadi pagi dia bangun. Telefon ayah tak boleh pakai kan? Telefon ayah tak boleh pakai kan? Sebab apa Nasuha? Telefon ayah nak buat kerja. Telefon Umi boleh pakai. Makna maksud apa tu? Maksudnya ada ketegasan dalam penggunaan telefon. Okay? Ada tegas. Kalau tidak ketegasan, mana anak-anak akan rasa okey tak apa boleh pakai. Tapi isteri ibu saya pun akan hadkan masa berapa lama yang perlu boleh gunakan lah. Telefon saya bagi tetapi dengan kawalan yang sepatutnya kita bagi lah. Kita okey 10 minit kan. Kita tengok okey. Kita terus berjanji. Saya suka berjanji dengan anak. Okey ayah bagi ni 15 minit boleh. 10 minit boleh. 5 minit boleh. Okey lepas tu apa yang kita janjikan kita kena tunaikan. Tunaikan okey 15 minit tamat. Okey. Awal-awalnya dia memberontak. Okey tapi lama kelamaan dia boleh terima. Okey 15 minit dah cukup. Okey ya. Walaupun di tengah asyik apa ni? Asyik melihat. Mereka akan bagi. Itu based kepada experience saya. Okey, experience saya. Dan saya selalu ingatkan isteri lah. Saya ingatkan isteri
Masa 15 minit ke 20 minit ke, ambil. Jangan terlalu lama. Okey. Kita boleh ganjarkan. Okey, kita boleh ganjarkan sebab telefon ni adalah satu ganjaran kepada anak-anak. Okey, kalau adik-adik, anak-anak buat ni, okey, ni buat ni, ayah akan buat macam ni. Okey, dia sebagai satu rangsangan. Okey, kita tetapkan masa. Lepas tu selain daripada tetapkan, ini paling penting juga adalah dari segi pantau penggunaan. Tak boleh kita bagi walaupun kita tak masa 5 minit tapi kita tak pantau penggunaan, kita tengok buat apa, mana kesan dia tidak positif lah kepada anak-anak ni kan. Jadi sebab apa? Sebab anak-anak ni akan terdedah dengan kandungan-kandungan yang tidak sihat. Ada satu kali tu saya tengok anak saya, dia tengok cerita tu kan, sampai dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur, dia takut. Dia tak nak tengok dah. Sebab apa? Benda tu secara automatik masuk. Okay. Jadi perlu ada pantau. Mungkin saya rasa banyak hal sekatan-sekatan yang kita boleh buat. Dekat YouTube kan ada sekatan-sekatan yang kita boleh buat dan ada juga aplikasi selain YouTube yang boleh fokus kepada ni lah. Boleh fokus kepada anak-anak ni tidak terdedah dengan perkara-perkara yang negatif lah. Ada sekatan, boleh sekat lah dalam apa ni video-video yang tidak bagus lah. Jangan, okey, ni satu lagi yang seterusnya, jangan terlalu manjakan anak-anak dengan gadget. Okey. Sebab orang kata itu sebagai anak penenang, alat penenang ni alih perhatian. Perhatian buat kerja kat dapur kan, ambil lah phone main kan. Main dan sebagainya. Okey. Dan sebenarnya kalau anak usia 3 tahun, 3 tahun kita dah boleh bawa dia ke dapur. Boleh bawa ke dapur, boleh bawa ke kebun. Tak apa, ambil masa tempoh dia belajar. Tak apa, sepah-sepahkan sikit pun tak apa. Dia nak berkebun, nak siram pokok dan sebagainya, kita bagi. Sebab itu adalah proses, sebenarnya adalah proses perkembangan psikomotor, halus perkembangan psikomotor kasar. Kita tengok ada perkembangan sosial dekat situ, perkembangan dekat situ dia seronok kan. Dekat seronok kan. Sebab apa? Kita telah bawa dia satu penggunaan gadget disokong oleh kita yang sentiasa bersama dengan mereka lah. Tak terlalu manjakan mereka. Okay? Kalau anak-anak menangis, apa nak buat? Okay. Kalau saya akan biarkan lah. Saya akan biarkan. Sebab dia akan lama-kelamaan dia akan tak menangis. Tapi awal-awal tu memang dia dah biasa. Dia biasa. Sekarang ni walaupun kadang-kadang dia terlalu asyik kita ambil, 15 minit dia akan nangis. Tapi nangis dia tidak lama. Paling lama pun 2 minit. Lepas tu dia minta nak susu. Dia tak nak susu. Itulah. Okay. Sebab apa? Sebenarnya anak-anak ni kita boleh dilatih dan juga diajar lah. Okay. Tak perlu risau, kita berlatih dan kita boleh ajar mereka. Jadi kesanggupan kita. Tambah-tambah dekat PKP kan. Macam ayah sekarang ni kena buat online. Anak duduk dengan umi lah. Okay. Kalau seorang-seorang cabaran juga. Kan? Cabaran contoh dekat PKP ni kita nak meeting dan sebagainya anak. Kan? Anak kita nak macam mana? Kita nak telefon ke, kita nak bagi aktiviti ke. Okay. Maknanya saya rasa ada ibu bapa di luar sana lebih arif lah. Bagaimana nak susun aktiviti anak kalau kita bekerja dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu elak gadget ketika ada dekat orang ramai. Dekat ni kita latih jugalah anak-anak kan. Contoh mak saudara, pak saudara dia datang dan sebagainya, kita elakkan. Kita sendirilah. Kita sendiri kita elakkan untuk bermain atau kita bagi dia. Okay, sebab apa? Kita nak aktifkan dia supaya berkomunikasi dengan saudara-saudara dia, sepupu-sepupu dia, orang sekitar dia kan. Sebab biarlah mereka ni melalui satu zaman kanak-kanak, proses perkembangan itu satu proses perkembangan yang interesting dalam hidup mereka. Bukan satu proses perkembangan yang dibatasi hanya dengan penggunaan gadget lah. Okay. Ni macam ni ada juga dia kata cara langkahnya tiada gadget dalam 2 tahun pertama. Okey. Pakar mengatakan terdapat banyak umur digariskan. Ada umur-umur lah. Berkenaan umur yang sesuai untuk penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Meletakkan umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak dibenarkan dah. Okey. Contoh teladan yang baik macam itulah. Selain itu kita juga kena tunjukkan contoh. Walaupun kita bekerja dan sebagainya, tunjuk contoh yang baik. Contohnya boleh kita buka WhatsApp dan sebagainya, tengok gadget dan sebagainya. Apabila anak datang, hati-hati. Mereka sedang memerhatikan kita. Apabila dia tanya, kita tak tengok dia. Kenapa ya tak tengok? Kenapa ya tak tengok Najah? Kenapa ya tak tengok Nasuha? Kenapa ya tak tengok? Dengarlah ni ayah. Apa maksud dia? Dengarlah ni sebab apa anak-anak ini perlukan perhatian kita. Ya? Dia nak perhatian kita kan. Ajar nak cerita ni, dengarlah ya.
Itu kesilapan-kesilapan kita yang kita kena akui. Dengarlah Najah nak cerita ni. Sebab apa? Mereka tahu bahawa kita tidak memberi perhatian dan fokus sebenar kepada mereka. Dengarlah ya, dengarlah nak cerita ni. Lepas tu dia akan marah. Nasuha, diam. Ajah nak cakap ni. Sebab apa? Dia perlu attention apabila nak sampaikan. Adalah satu proses yang baik untuk kita apa? Kita jaga mereka untuk mereka betul-betul faham apakah situasi-situasi yang boleh dan apakah situasi-situasi yang tidak boleh lah. Okay? Jadi kita tengoklah bahawa berbaliknya, macam saya lah, berbaliknya adalah kepada ibu bapa lah. Bagaimana ibu bapa boleh mengawal penggunaan gadget ini dengan baik dan disokong dengan hadkan masa, dengan pemantauan, dengan saya yakin macam-macam ibu bapa akan buat untuk ada ganjaran. Okay, ganjaran okay, kalau ada bang buat ni, ayah akan bagi ni dan sebagainya lah. Itulah langkah-langkah yang kita boleh bantulah anak-anak daripada mereka ni terlalu fokus kepada gadget dan akhirnya memberi satu kesan yang tidak baik lah kepada proses perkembangan mereka lah. Proses perkembangan mereka. Kalau kata yang dia remaja ni, saya rasa ibu bapa perlu juga kawal. Okay, ibu bapa macam-macam ibu bapa sekarang ni, sebab saya masih belum ada satu pengalaman yang boleh kita kongsikan dengan anak-anak remaja. Tapi anak-anak remaja ni mungkin kita boleh satu lagi lah, mungkin ada slot-slot lain kita boleh fokuskan kepada remaja, bagaimana remaja dan juga penggunaan gadget lah. Tadi hari ni mungkin saya fokuskan bukan kepada anak-anak, remaja dan penggunaan gadget. Apa cabaran-cabaran yang lain besar mah dari segi contohnya dari segi emosi dia. Ni orang berebut-rebut nak buat live juga mengganggu emosi anak-anak. Okay, orang berebut-rebut nak jadi famous, Insta famous juga Insta famous. Insta famous kan. Semua akan mengaruhi emosi. Mungkin kita boleh buat satu tajuk untuk kita bincangkan bagaimana anak-anak ni tidak terkesan besar kepada penggunaan gadget ataupun cabaran teknologi semasa ni lah. Okay, mungkin itu sahaja pada cikgu. Kalau ada soalan, kita jawab soalan. Kalau ada pandangan, minta bagi pandangan. Saya mohon maaf sekiranya pandangan yang saya kemukakan itu tidak menepati pandangan ibu bapa, dan saya yakin mereka di luar sana adalah mereka yang benar-benar pakar tentang bagaimana cara untuk kita mendidik anak-anak ini dengan berkesan dan juga memberi impak yang positif kepada anak-anak. Itu hanya pandangan saya sebagai pelajar kepada guru-guru saya, kepada pensyarah-pensyarah saya yang banyak berkongsi dengan saya. Itu saja. Mah mungkin ada. Silakan. Okey, terima kasih cikgu. Kita ada komen, tak ada soalan setakat ini tak ada soalan. Penonton kalau ada soalan boleh letak soalan dekat ruang komen. Tak ada sama Muhammad berkongsi yang baik, cikgu hati bunyi, cikgu kupas isu yang popular ini. Alhamdulillah. Maknanya kita mengupas isu yang betul, cikgu. Okey, secara kesimpulannya, jika sepanjang saya buat kesimpulan ni, jika ada soalan boleh terus letak di ruangan komen. Tak ada masalah, kita akan upkan soalan anda. Okey, kesimpulan kita boleh buat ni, perlu ataupun tidak? Pada pendapat saya, ianya perlu untuk anak kita membesar mengikut keedaran zaman. Nanti kan kalau kita ikut cara tradisional, nanti kan bila dah dapat benda tu, tiba je dia macam pelik. Dia akan pelik, akan rasa macam sama dengan rakan-rakan yang lain. Okey, so maknanya boleh. Maknanya gadget dan teknologi internet ni membantu untuk pembesaran anak-anak. Tetapi memerlukan pemantauan yang cukup hebatlah daripada ibu bapa. Kerana teknologi internet ni, kadang kita fikir anak kita ni, memang anak kita ni kat dalam rumah kan. Okey, anak aku dalam rumah. Tapi sebenarnya bila dia ada gadget dan internet ni, dia boleh pergi lebih jauh lagi sebenarnya. Fikiran dia tak keluar rumah, dia boleh akses kepada banyak-banyak website yang kadang-kadang boleh merejatkan, boleh memberi kesan yang tidak baik lah kepada emosi dia, kepada tingkah laku dia nanti. So kita ingatkanlah untuk ibu bapa di rumah, bakal-bakal ibu bapa yang nanti akan ada anak. So ingatkan untuk ambil langkah-langkah yang wajar lah untuk kita menangani masalah penggunaan gadget ni. Itu kita dapat tengok sebab ibu bapa ni mainkan peranan yang penting sebab anak-anak ni dia besar daripada rumah, kan cikgu? Besar daripada rumah, so kita lah sebagai ibu bapa ni yang membentuk perkembangan pembesaran awal anak-anak tu. Daripada tubuh badan sampailah kepada pemikiran dia. Okey.
So saya nak kongsikan cikgu, macam dekat Korea cikgu, saya ada baca Korea ni, kerajaan Korea ni dia ada buat detox camp. Detox kan, biasa kita dengar detox ni untuk kurus je kan. Contoh jus detox kan, untuk kuruskan badan lah. Maknanya detox ni kadang kita faham tak kan apa maksud detox ni kan. Detoxasi ni dia lebih kepada proses untuk kita membuang benda yang tidak baik daripada badan kita. Sama lah juga detox camp yang dianjurkan oleh kerajaan Korea ni, dia memproses macam mana untuk dia buang habit addict kepada gadget tu melalui camp tu. Mana camp tu dia lebih kepada macam cikgu cakap tadi, aktiviti luar yang tidak memerlukan mereka bergantung kepada gadget. Kan sekarang anak muda sekarang sikit kat rumah nak tidur kan, saya cakap orang lain, saya sendiri pun nak tidur kan, gadget scroll, kadang tak ada apa pun tiba rasa nak scroll kan, buka YouTube macam tu. So jelas sikit, ada kajian mengatakan bahawa sebelum kita tidur kita akan kita akan tag mesej sekurang-kurangnya 35 tag sebelum tidur tu kan, 35 tag ada kajian menyatakan macam tu. Maknanya kita tahu tadi bahawa mungkin langkah-langkah yang boleh kita buat camp ke, dedahkan mereka dengan survivor yang rasa zaman moden ni tak perlu pun, tetapi sebenarnya itulah dipanggil pembangunan psikomotor besar anak-anak lah. Pembangunan psikomotor besar. Walaupun kata tak apa akademik saja, tapi kita kena tahu bahawa perkembangan psikomotor besar adalah perkembangan anak-anak ni lah. Macam tu lah. Betul. Itulah. So maknanya dia kita dapat, anak-anak ni dapat merasa apa yang kita rasa dululah. So tu macam zaman cikgu, sempatlah kan mandi sungai dengan member. Tak adalah macam zaman sekarang dalam rumah je dengan phone. Biar mereka merasa keseronokan beraktiviti di luar rumah. Okey. So nampaknya kita tak ada soalan cikgu. So okey lah. Itulah kesimpulan pun kita dah buat. So harap perkongsian pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini daripada Cikgu Ghazali, Cikgu Ghaz, harap dapat digunakan oleh para penonton dan kongsikan kepada rakan-rakan kita yang tidak bersama dengan kita pada hari ini, insyaAllah. Sebab ilmu-ilmu yang kita kongsikan pada hari ini sangat-sangat penting untuk perkembangan anak bangsa kita di masa akan datang. Okey, so jika ada sebarang kekurangan dan kekurangan lah jika sepanjang saya menghandle mengendali talk show kita pada ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua penonton sebab sudi untuk bersama daripada awal hingga akhir, dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Cikgu Ghaz sebab sudi untuk bersama kita. Untuk penonton, Cikgu Ghaz ni cikgu saya lah masa dia MSM dulu. So saya memang suka lah untuk terus mendengar celoteh cikgu ni. Lepas tu saya akan jemput cikgu. Even saya di universiti pun saya jemput cikgu. Even saya dah bekerja pun saya jemput lagi cikgu. Macam tu. So terima kasih banyak cikgu. Harap dapat terus kuat untuk berkhidmat untuk anak bangsa cikgu. Okay. So ada apa-apa kata sebelum kita tutup majlis kita cikgu? Ada apa-apa tak untuk beritahu dengan penonton? Terakhir bersyukur, terima kasih kepada khususnya pada adalah hati murni menyebut cikgu untuk berkongsi dengan anak-anak, berkongsi dengan ibu bapa tentang topik dan topik yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama jaga, kita sama-sama tengok anak-anak kita supaya proses perkembangan anak-anak ini akan berkembang dengan baik, dengan secukup rasa dengan ada gadget, dengan ada kita di samping dan juga pengajar-pengajar yang terbaik yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita lah. Dan saya mohon izin ilmu lah daripada yang pertama sekali guru saya lah, izin ilmu daripada guru saya, daripada pensyarah saya, apa yang saya kongsi ni datangnya daripada mereka, dan keberkatan ilmu ni kita minta Allah teruskan beri kebaikan kepada guru-guru kita, kepada pensyarah kita yang sentiasa mengajar kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah ada manfaat, kita dapat berkongsi bersama. Itu saja pada saya. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu dan lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saja daripada kami. Selamat Hari Raya. Kita beraya lagi kan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kita jumpa lagi esok hari dengan Ustazah Siti. Itu saja untuk talk show at Hati Mundi.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.